Tanaman bunga kantan merupakan antara tumbuhan yang banyak khasiat serta mempunyai aromanya yang tersendiri. Pokok bunga kantan atau dikenali sebagai bunga siantan memainkan peranan yang sangat penting dalam masakan Melayu seperti laksa, asam pedas dan nasi kerabu. Manakala di Sumatera Utara pula, bunga kantan seringkali digunakan untuk merebus ikan dan di Bali, batang putihnya akan digunakan untuk membuat sos cili. Tanaman ini tidak memerlukan penjagaan yang rumit, malah ia lebih mudah membiak dan hanya perlu membiarkannya sehingga ia sesuai untuk dituai. Seperti Muhammad Azwan Muhammad Nur yang sudah mula menanam pokok bunga kantan sejak tahun 2015 lagi, baginya tanaman ini merupakan antara tanaman yang paling mudah untuk dijaga di kebunnya. Pada saya, bunga kantan ni satu tanaman yang mudah. Apabila pokok bunga kantan ni dia lebih kepada yang dikatakan 3T, tanam tinggal tuai. Jadi kita cuma ambil pokok dia. Pokok dia tu macam pokok kunyit, macam pokok lengkuas, dia ada ubi. Jadi saya cuma ambil, tanam, kemudian dia akan membesar sendiri, dia akan hidup sendiri. Lepas tu sampai masa usia dia, kita boleh dah tuai dah je. Memang mudahlah tanaman bunga kantan ni. Kurang serangan makhluk perosak serangga. Selain penjagaannya yang tidak rumit, bagi lelaki berusia 41 tahun ini, dia memilih untuk menanam pokok bunga kantan kerana permintaannya yang agak tinggi. Namun tidak ramai yang ingin mengusahakannya. Biarpun penjagaannya mudah, tetapi ada cabaran yang perlu dihadapi kerana pokok bunga kantan merupakan antara tanaman yang amat digemari oleh haiwan seperti monyet. Setakat ni cabaran je, kalau serangan serangga ni dia tak ada masalah. Dia cuma haiwan jenis monyet ni. Monyet ni dia suka bunga kantan ni. Dia kalau dia dapat bunga kantan ni, dia suka makan dia punya ubi tengah tu. Jadi kalau di tempat-tempat kita kalau ada monyet, mana kita ada kena buat kawalan sikit lah. Lepas tu dia juga tak ada lagi lah. Serangan-serangan lain semua dia tak ada lah. Itu sajalah. Dia rendah sangat lah dia punya risiko tanaman kantan ni daripada serangan ni. Pokok ini ternyata bukan sahaja mudah untuk ditanam dan dijaga, malah ia juga baik untuk dimasukkan dalam masakan kerana mempunyai khasiatnya yang tersendiri seperti bersifat antioksida dan baik untuk kesihatan kulit. Okey, asam pedas ikan jenahak sudah, asam pedas telur ikan parang pun dah. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak buat asam pedas gearbox ni, Encik Jo. Betul. Okey, bersama saya sekarang ni ialah Encik Johari Awang ya, pemilik rumah betul. Ketupat Cafe. Okey, kawan-kawan panggil John. Kawan-kawan panggil John. Okey, saya panggil Encik Jo lah hari ni ya. Boleh. Okey, tadi bila kita sembang-sembang kan berjam-jam sebenarnya nak masak beberapa benda depan ni kan. Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang asam pedas gearbox ni dulu. Minyak pun dah panas. Kita nak letak apa dulu, Cik Jo? Okey. Okey, cantik dah. Sementara tu kan Cik Jo, nak rebus gearbox ni berapa lama tadi kita sembang? 5 jam. 5 jam 5 ya? jam sampai air daripada periuk besar tu sampai setengah lah. Air dia reduce, stok dia kita ambil jadi macam ni. Jadi macam ni, macam jelly lah ya? Jelly, gelatin. Ini bagus kalau nak awet muda ke apa. Ya? Okey. Maksudnya nanti bila kita nak buat asam pedas, kita letak balik yang ni kan? Untuk asam pedas gearbox sajalah. Okey, kemudian kita nak letak apa dulu? Ini macam biasa kita bawang putih ketuk. Nak lebih pun tak apa kan? Bawang putih biasanya kalau buat macam ni dalam 5 ulas. 5 ulas dah okey. Sebab nanti kita akan masukkan bawang putih blend semualah. Tapi untuk hari ni saya tak blend semua, saya dah masak semua. Oh, dah masak dah semua? Kedai pagi tadi. Okey, dah dicampurkan dalam ni. Dalam ni ada bawang putih, bawang besar, cili kering. Bawang putih, bawang besar, lepas tu kunyit hidup blend sekali. Okey, kunyit hidup sekali. Okey. Serai? Serai nanti. Oh, serai nanti. Okey. Sebenarnya kan yang buat saya tertarik ada tebu juga. Betul. Macam mana boleh ada idea nak letak tebu ni? Ini tebu ni asal dia daripada asam pedas orang Bugis. Asam pedas orang Bugis dia letak tebu. Especially kalau orang dulu-dulu orang Bugis dia masak asam pedas ikan parang dia, dia akan letak tebu kat bawah. Dia letak tebu, pucuk tebu semua. Dia letak bawah, dia letak ikan parang. Okey. Lepas tu dia lapik lagi tebu, letak ikan parang, lapik tebu, letak ikan parang. Oh, kenapa ya?
Sebab tebu ikan parang dia nak masak bagi tulang dia tu lembut macam ikan sardin tu. Dia masak lama 15 jam. Okey. Jadi dia letak tebu tu supaya masak lama, ikan takkan hancur. Saya rasa kan ikan pun akan rasa naturally manis kot ya. Betul. Okey. Jadi maksudnya kalau kita dah letak tebu dalam ni, kita tak perlulah nak letak gula. Tak perlu. Tak payah dah lah ya. Gula semua tak perlu. Kita pakai natural sweetness je. Okey, baik. Okey, resipi ni datang dari mana, Cik Jo? Ini daripada isteri saya. Iya? Oh. Isteri pula asal ni memang resepi turun-temurun ke macam mana? Resipi daripada keluarga dia lah. Sebab bagi saya ini cukup unik sekali lah gearbox ini. Okey, dan biasanya kan kalau saya sendiri Cik Jo makan asam pedas ni mesti dengan nasi. Saya tak pernah cuba dengan benda lain. Rupanya ada orang makan dengan roti canai lah. betul. Dan dekat sini makan dengan apa? Burasak. Burasak. Ini di Johor ya? Ini kalau orang Bugis, Bugis Sabah, Bugis Sarawak, Bugis Brunei, mana-mana Bugis lah. Dia orang akan tahu burasak ni. Ni makan dengan asam pedas gearbox. Asam pedas gearbox, asam pedas ikan parang pun memang terbaik. Okey, itulah lembut dia. Ni pun nak masak berjam-jam juga kan? Ini 15 jam. Ini 15 jam ya rebus. nak rebus burasak ni. Okey, baiklah. Okey, sekarang tengah tumis-tumis dulu dah dimasukkan tebunya. Tebu dah masuk tadi. Lepas tu masukkan serai. Okey. Simple je asam pedas ni. Ya. Okey, dan bila kita dah tumis-tumis semua ni, yang gearbox ni akhir sekali ke macam mana? Akhir sekali. Lepas kita dah masuk benda ni. Ini dia punya balance air rebusan gearbox lah. Kalau kita tak nak masukkan yang bahagian lemak ni tak apa ke? Rugi. Rugi ya? Ini yang sedap. Rasa dia jadi macam ni sebab ada orang kalau risau nak makan lemak-lemak. Kalau health conscious. Kalau yang sekali-sekala tak apa, sebulan sekali okey. Maksudnya kan kalau lah tak letak tu memang rasa kurang lemak lah ya. Dia kurang kek kan? Kurang kek kan. Ya Allah, tengok pun. Okey, dan berapa lama ni kita nak cairkan dia ni? Ini biasanya? Sebab semua gearbox dah rebus, paste dia asam pedas ni pun dah masak siap-siap. So tak perlu lama, dalam 20 minit settle. Yang preparation dia tu je yang lama. Dia punya? Preparation dia. Sebab tadi Cik Jo kata nak buat paste pun berapa paste jam 2 tadi? jam. 2 jam. Lepas ditambah letak, air, tambah air kering. tambah air kering. Itu Yelah, yang bukan buat. senang kita dapat satu masakan betul-betul penuh rasa tu kan? Sebab tu kadang-kadang kalau nak tahu asam pedas tu dia tak betul-betul masak, bila kita makan kuah tu, kita akan rasa cili kering dia. Dia ada rasa flavor cili kering, cili yang belum masak. Itu maksud dia tak fully masak lah tu. Tak masak dengan penuh kasih sayang. Ya, betul. Okey, baiklah Cik Jo, di rumah Ketupat Cafe ni apa lagi menu yang ada di situ? Menu kita ada makanan hari raya. Ketupat nasi, ketupat palas, burasak lepat loy, rendang daging cili padi, daging masak hitam, rendang ayam, serunding kelapa udang kering, kuah kacang, kuah lodeh, lontong, semua ada. Ada macam-macam di situ ya. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Jo. Kalau nak ikuti Instagram, Rumah Ketupat Official ya. Betul. Rumah Ketupat Official. Okey, baiklah. Banyak lagi yang ingin kami kongsikan kepada anda. Okey, ni kita nak masukkan gearbox ni. Kita masukkan gearbox. Hero dia. Kita masukkan sekejap, lepas tu kita bagi dia betul-betul marinate. Berapa lama agak-agak? Dalam 15 minit. Okey, 15-20 lah. baik.